Pepatah Cina menyebut perjalanan beribu batu dimulakan dengan langkah yang pertama, dan langkah itu sebenarnya telah kita mulakan sejak 46 tahun yang lalu, iaitu pada 27 Julai 1976 melalui rancangan buku hijau. Dan selepas itu, pelbagai lagi langkah atau dasar yang diperkenalkan, baik dalam Dasar Pertanian Negara DPN 1, 2 dan 3. Sehinggalah diperkenalkan juga pelbagai dasar lain seperti Dasar Pertanian Negara, Dasar Agromakanan Negara, dan yang terkini, setahun kita telah diperkenalkan dengan Pelan Strategik Dasar Sekuriti Makanan 2021-2025. Namun sehingga itu, kita masih lagi seolah berjalan dengan mata yang terbuka, namun hakikatnya kita menutup mata berjalan menggunakan tongkat meraba-raba mencari penyelesaian ke arah isu krisis makanan global dan juga isu kawalan terhadap barangan makanan negara. Sampai bila isu ini akan selesai? Malam ini saya, Hosanda Shuhaimi Muhammad, akan mendapatkan jawapan yang dilihat akan merungkaikan dan paling tidak menoktahkan isu sekuriti makanan negara. Semuanya selepas ini. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana terus bersiram bersama Bernama TV. Saya Shuhaimi Muhammad Hosanda untuk ruang bicara bahas pada malam ini. Dan berdasarkan konsepnya, bahas itulah yang akan kami bahaskan dengan tajuk perbincangan pada malam ini, iaitu Sekuriti Makanan Negara, Pelan Tindakan dan Penguatkuasaan. Apakah agaknya pelan penguasaan dan apakah pula dari segi pelan tindakan yang telah diambil sejak, seperti mana yang saya sebut, rancangan buku hijau diperkenalkan pada 27 Julai 1976, 46 tahun berlalu, dan sehingga ke hari ini dengan pelbagai dasar pelan strategik, kita masih lagi mengharapkan bekalan makanan itu dihidangkan dalam keadaan selamat dan kita sebagai pengguna tidak teraba-raba dalam mencari bekalan makanan. Mana isu yang berlaku baru-baru ini, bekalan ayam sukar untuk kita dapat. Ya, terdapat follow up seperti mana salah seorang tetamu telah menyatakan kepada saya, Shuhaimi, minggu lepas Shuhaimi menyatakan bekalan makanan di My Farm khususnya ayam tiada, tapi menurut Tuan Azman ketika beliau ke sana, bekalan ayam itu ada. Jadi itu antara cerita-cerita rentetan daripada isu yang kami di Bernama TV, malah saya yakin di media-media lain juga membawakan isu yang sama tentang sekuriti makanan, bekalan makanan cukup atau tidak. Dan saya berjanjilah sebenarnya, kalau isu ini terus berlaku, terus berulang untuk masa akan datang, saya akan minta pada pihak pengurusan untuk menyiarkan kembali sesi perbincangan ini yang disiarkan pada hari ini, 3 hari bulan Julai, disiarkan semula pada masa akan datang. Kerana isunya, perbincangannya, penyelesaiannya pasti akan sama. Soal penguatkuasaan, soal pelan-pelan, adakah AP itu akan dimasukkan semula, akan diperkenalkan semula. Jadi isu ini saya lihat sejak saya menduduki kursi sebagai hos itu sendiri, isu ini belum ada noktah. Isu penguatkuasaan, isu pengenalan harga shilling akan saban tahun pada musim perayaan akan diperkenalkan oleh KPDN ICP. Apakah tindakan luar kotak yang akan diambil oleh pihak KPDN ICP? Rakyat bosan. Di mana noktahnya? Dan pihak MAFI, adakah pihak MAFI tidak boleh menjangkakan sehingga bila isu ini akan diselesaikan? Kalau musim perayaan kita dah menjangkakan bahawa permintaan terhadap ayam itu sendiri, kalau untuk perayaan Thaipusam, permintaan terhadap kelapa itu sendiri pasti akan terdapat permintaan yang tinggi. Jadi jangkaan-jangkaan berdasarkan musim perayaan itu telah boleh dibuat dan dilaksanakan. Jadi pada malam ini bukan niat untuk menggrill ataupun mendrill, tapi kami sebagai saya mewakili rakyat mahukan satu penjelasan yang dilihat drastik, yang dilihat reaktif untuk penyelesaian. Jadi ada sedikit rasa hiba sebab isu ini masih belum dapat diselesaikan. Adakala ingin sama menyingsing lengan, turun padang membantu pihak kementerian. Pastinya kementerian yang saya masukkan itu adalah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Industri Makanan, dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Malam ini mukadimah yang agak panjang, meluahkan rasa tekilan kerana itu juga yang dirasakan oleh pihak rakyat di luar sana atas konsep keluarga Malaysia yang mengharapkan segalanya dapat
ya, seperti yang dijanjikan oleh pihak kerajaan, makanan itu dapat dihidangkan dengan harga yang murah, namun hakikatnya itu belum dapat dilakukan secara tuntas. Bukan tak dapat dilakukan langsung, tapi secara tuntas. Jadi pada malam ini saya mengalu-alukan kedua orang tetamu saya pada malam ini yang hampir bersama saya lah Datuk Badrul Hisham Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Assalamualaikum Datuk Bad. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagaimana pembukaan? Cukup mengujakan, cukup untuk memberikan semangat kepada kami untuk menjelaskan perkara yang menjadi kegusaran saudara Suhaimi dan juga rakyat. Kali terakhir untuk pihak MAFI melihat kembali rancangan buku hijau dan juga dasar-dasar yang pernah dilaksanakan, kami sentiasa melihat, kami sentiasa mengkaji. Buku hijau mungkin dilancarkan 46 tahun yang lalu. Waktu itu kita masih kanak-kanak. Dan kita mewarisi perancangan jangka panjang yang dibuat oleh kerajaan semata-mata untuk memastikan rakyat kita cukup makan. Pertanian, buku hijau sinonim, satu sektor yang mendasari. Suka tak suka, daripada dulu sehingga sekarang kontribusinya tak besar. Tetapi inilah asas yang menghidupkan dan menggerakkan sesebuah negara, sesebuah tamadun bangsa. Jadi kami mewarisi perancangan yang cukup baik 46 tahun yang lalu sehingga sekarang, dan kita terjebahkan dalam pelbagai bentuk perancangan. Sekarang ini kita bercakap tentang dasar agro makanan, yang mana perancangan kita adalah 10 tahun. 10 tahun ini kita akan, sebagaimana yang saudara Suhaimi sebutkan tadi, jangkaan bersifat prediktif. Kita menjangkakan, tetapi kadang-kadang apa yang kita jangkakan tidak menepati apa yang sebenarnya berlaku. Itu yang berlaku sekarang. Kita cuba penuhi kehendak rakyat berdasarkan jangkaan. Namun begitu, ada juga expert. Kita mempunyai pelbagai jabatan agensi yang mempunyai kepakaran tertentu. Bercakap tentang ayam, kita ada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Di dalamnya kita ada ramai doktor-doktor veterina yang pakar tentang industri. Kita juga ada Mardi yang membuat kajian R&D dalam pelbagai aspek. Kita ada lain-lain jabatan menyokong, ada 14 di bawah MAFI. Jadi kalau diikutkan apa yang kami ada, mewajarkan kami untuk menjangkakan dan menyelesaikan isu-isu bekalan makanan negara. Tetapi apa yang berlaku setiap hari, saban tahun, saban bulan, dia bergantung kepada situasi semasa. Bukan saja internal, termasuk juga external factor. Faktor-faktor di luar kawalan kita, di luar negara yang mungkin memberi kesan langsung kepada negara kita. Aspek pembekalan makanan merupakan suatu aspek tumpuan MAFI. Itu tugas kami. Kita cukupkan kehendak rakyat dalam bentuk apa pun, sama ada mereka nak makan makanan tradisional, makanan barat, makanan apa jua yang dikehendaki, kita cuba cukupkan. Tak cukup daripada dalam negara, kita bawa daripada luar negara. Yang penting kehendak rakyat, selera rakyat, gaya hidup rakyat, kita cuba penuhi. Tetapi yang biasanya yang menjadi persoalan kita ialah kehendak rakyat, cita rasa rakyat sentiasa berubah-ubah. Hari ni dia nak makan ayam, nasi lemak lauk ayam. Besoknya dia nak makan sotong. Ada ayam sedap pun dia tak nak lah. Esok dia nak makan sotong. Lusa dia nak makan pula nasi ayam lauk ikan bilis saja. Dia tak mahu yang lain-lain. Jadi kita buat perancangan berdasarkan kepada keperluan rakyat, dan kita juga cuba menjangkakan kehendak dan cita rasa mereka. Jadi sebab itu berlaku fluctuate. Kadang-kadang kecukupan itu kadang-kadang dipersoalkan. Ayam tak cukup. Yes, kita dah sedia ayam cukup, tapi kat pasar tak laku. Kesian penjual. Kerana berdasarkan prediction kita, prediktif yang kita buat, sepatutnya ayam ni dibeli, tetapi tak dibeli. Jadi penternak terpaksa mengambil kira faktor ini dan mereka terpaksa menjangkakan, mengunjurkan semula pengeluaran mereka. Jadi bila kita buat pula unjuran lain, tiba-tiba nak pula cari ayam. Ini yang menjadi masalah. Jadi sangat unik, sangat subjektif, tetapi kita akan sentiasa bersedia untuk menjangkakan keadaan-keadaan sebegini. Okey, jadi dua soalan terus saya lontarkan bersama dengan Datuk Bad tadi, dan turut hadir pada malam ini Tuan Azman Adam, merupakan pengarah penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Cukup sinonim dengan saya sendiri, dengan penguatkuasa KPDN ICP sejak zaman Datuk Roslan Mahiddin lagi, 2003 saya dah mula bercakap tentang penguatkuasaan. Tapi itulah seperti yang saya ceritakan, Tuan Azman, saya bosan mendengar bahawa KPDN ICP dari segi penguatkuasaan, kalau musim perayaan kawalan harga shilling, kemudian tampil dengan kawalan harga barangan,
sampai bila untuk KPDNHP mengambil langkah luar kotak dalam misalkan isu ini? Sebab isu ini adalah isu yang berulang saban tahun, musim perayaan akan berlaku. Jadi apa perancangan lain yang dilihat boleh secara proaktif membantu rakyat dalam soal meletakkan keperluan makanan itu tersedia di atas meja untuk rakyat? Ya, terima kasih Saudara Suhaimi memberi peluang kepada kami daripada bahagian penguasa KPDNHP untuk menjelaskan apakah tindakan yang telah kita lakukan, terutamanya di peringkat kementerian itu sendiri. Jadi yang kita laksanakan sekarang ni, termasuklah kita mengadakan skim harga maksimum sejak tahun 2000 ni, sebenarnya itu adalah satu pilihan yang ada pada kerajaan untuk memastikan pada tempoh-tempoh tertentu kita dapat mengawal sesuatu barang tersebut daripada mengalami kenaikan harga yang terlalu tinggi. Jadi oleh sebab itulah kami mengadakan 6 perayaan utama untuk kita kawal setiap barang tersebut supaya pergerakan harga tersebut dapat dikawal dan tidak terlalu menanjak sehingga menyusahkan pengguna-pengguna kita. Jadi dalam konteks ini, apa yang kami lakukan ni daripada tahun 2000 sehingga sekarang sebenarnya banyak perkara-perkara yang telah diubah, termasuklah di segi jangka masa kita mengadakan item-item harga dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok tahun lepas, kita pertama kali kita mula melancarkan skim harga maksimum khas yang kita namakan sebagai skim harga maksimum keluarga Malaysia. Ini adalah sebagai satu langkah yang mana kita di bahagian berkuasa merasakan perlu untuk kita buat, sebab pada masa tersebut selepas pada kita COVID, pada masa COVID permintaan untuk semua barang-barang tertentu macam ayam, sayur dan sebagainya agak rendah. Kalau kita ingat masa tu ayam boleh diperolehi dengan harga di bawah RM7 1 kilo. Tetapi apabila kita buka saja ekonomi, terutama selepas pada 1 April, kita dapati senario ni telah berubah, dan perkara ni bukan saja perlu dijangkakan sendiri oleh pihak kerajaan, bahkan industri juga perlu berjangka, dan industri apabila mereka nak buat jangka-jangkaan ni, mereka terlibat dengan kos-kos tertentu. Jadi kalau kita bercakap tentang perkara-perkara yang perishable, yang mudah rosak dan sebagainya, dia memerlukan satu perkiraan dan juga jangkaan yang tepat. Jadi oleh sebab itulah kami dekat KPDNHP dan juga MAFI memang sentiasa bekerjasama rapat, sebab item-item yang kami kawal untuk musim perayaan kebanyakan adalah item-item yang dikawal sendiri oleh pihak kami dan juga pihak MAFI. Jadi oleh sebab itulah dalam kita menguruskan kehendak, keperluan dan juga macam mana kita nak meneutralkan balik skim-skim harga maksimum ini, kalau kita tengok dulu, kalau kawalannya terlalu pendek, dia akan menyebabkan skim itu kelihatannya tidak berkesan. Kalau terlalu panjang sangat pun dia tidak berkesan juga, sebab sebaik saja skim harga tersebut tamat, maka harga akan melonjak naik. Jadi dia akan jadi satu perkara yang superficial, yang mana tidak realistik, di mana peniaga akan menunggu masa saja untuk recoup balik keuntungan ataupun kerugian semasa kawalan harga. Tapi dari segi tindakan, saya potong dekat sini, Tuan Azman, tindakan penguatkuasaan itu juga dilihat seperti superficial. Adakah itu benar-benar berlaku? Kerana kalau buat pemeriksaan, kadang-kadang pergi ke sesebuah premis itu pada peringkat awalnya kosong. Bila pengguna adu, datang penguatkuasa tengok rak dah penuh. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Sukarkah untuk memenuhi keperluan pengguna? Pemantauan itu dibuat sentiasa, bukan berdasarkan report daripada rakyat Marhain itu sendiri. Okey, terima kasih. Itu satu poin yang bagus. Kita sebenarnya dekat KPDNHP ni, kami ada beberapa cara lah untuk menentukan ataupun menyelesaikan aduan-aduan ataupun perkara-perkara tersebut. Sebagai contohnya, kalau isu ketiadaan barang-barang tersebut. Jadi apabila kami mendapat laporan bahawa tidak ada barang, jadi kami akan segera menghubungi pembekal-pembekal supaya dengan segera meletakkan ataupun replenish stok tersebut supaya dapat diperolehi oleh pihak pengguna. Jadi itu yang kami lakukan. Oleh sebab itulah dalam penguatkuasaan ini dia membentuk satu proses yang sangat unik dan juga subjektif, di mana kadang-kadang apabila ketiadaan barang tersebut memerlukan intervensi daripada pihak kerajaan, di mana pihak kami di KPDNHP terpaksa memanggil dan juga kadang-kadang terpaksa juga memberi arahan kepada pengeluar dan juga pembekal supaya segera membekalkan kepada kawasan-kawasan yang terputus bekalan tadi. Jadi itu yang kami buat. Jadi dengan keupayaan 2,200 pegawai di seluruh negara, ia hampir mustahil untuk kami sampai ke setiap tempat tersebut pada setiap hari.
jumlah penguatkuasa. Ya. Ini isu yang kerap dibangkitkan juga. Ya. Kenapa tak ada usaha untuk menambah? Adakah Ya, perbincangan telah pun dibuat oleh dengan pihak yang berkenaan dari segi pelantikan pengambilan pegawai-pegawai baru untuk penguatkuasaan? Ya, itu ada, insyaAllah Tuan Sami. Itu adalah satu ongoing proses lah, di mana kami dalam konteks penguatkuasaan ni sebenarnya, walaupun kami sentiasa mencari jalan untuk merubah pendekatan penguatkuasaan, termasuklah menggunakan teknologi, digitalisasi dan sebagainya, tapi pokoknya penguatkuasaan ni seems to be working, dan dia hendaklah kelihatan berada di lapangan tersebut. Sebabnya contohnya kalau kita kata pengadu mengatakan bahawa berlakunya penipuan pada jualan murah, yang tu kita tak boleh kesan dengan teknologi saja. Pegawai kita kena pergi, kena buat pemeriksaan, dapatkan bukti dan sebagainya. Oleh sebab itulah untuk pegawai kita pergi cover seluruh tempat ni dalam sesuatu masa itu adalah hampir mustahil, tetapi itulah yang kami cuba lakukan pada tahap ini. Datuk Bat, Datuk juga pernah berada menduduki kerusi TKSU di KPDN ICP. Ya, dah nampak perjalanannya, rantaiannya, kitarannya bagaimana. Adakah sukar untuk Datuk membawa apa yang berlaku dari segi kitaran untuk meletakkan barangan keperluan di rak-rak di permis-permis ini, dan Datuk bawa di Mafi sekarang ini untuk diselesaikan? Jadi sebab isu ni dah lama, Datuk dah berada di KPDN ICP dan sekarang daripada Mafi dah nampak dah isu ini. Kenapa tidak dilaksanakan? Dia balik kepada faktor bisnes, ya, soal market, soal demand supply. Bisnes ini memerlukan satu pelaburan yang besar. Kita faham pelaburan itu diberikan dalam bajet, banyak pelaburan, nilai-nilainya saban tahun. Sebahagiannya ditampung oleh kerajaan, tetapi kerajaan ini dalam peringkat di peringkat fasilitatif saja. Kita menyediakan ekosistem, tetapi pengisiannya oleh pihak industri. Jadi kita faham bahawa sesuatu produk ataupun komoditi untuk dihasilkan memerlukan pelaburan yang besar, dan syarikat akan membuat unjuran pelaburan mereka berdasarkan ROI yang boleh, tempoh ROI yang boleh dicapai, dengan menentukan kadar-kadar profit yang boleh sepatutnya diperoleh oleh syarikat berdasarkan sesuatu pelaburan, ya. Logiknya, idealnya kita serahkan kepada faktor pasaran untuk menentukan keadaan demand supply tadi, ya. Dalam keadaan ini sebenarnya yang Cik Azman sebutkan tadi, kerajaan dalam waktu tertentu perlu melakukan intervensi. Intervensi ini adalah situasi perlu bagi kita menjaga kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Kita nak industri bisnes kita berjalan dengan baik. Pada masa yang sama, kita nak memastikan rakyat dapat hidup dengan harmoni. Makanan ada dan cukup. Bisnes ada dan boleh berbisnes, boleh mendapat profit accordingly, berdasarkan kepada pelaburan yang dilaksanakan. Satu aspek yang mungkin perlu juga kita lihat ialah bagaimana disebutkan tadi, ayam sekejap ada, sekejap tak ada. Masa pembeli datang, ayam mungkin habis, tak ada. So bila penguasa datang, ada. Jadi ini kalau kita lihat secara mudahnya, dia kata ini mesti kes sorok, kan? Kita rasa begitu. Tetapi kita kena faham juga bahawa dalam keadaan-keadaan begini, berdasarkan tadi balik kepada soalan pertama yang ditujukan pada saya, soal unjuran, soal prediction yang kita buat, jangkaan keperluan, ya. Dalam konteks komoditi yang hangat diperkatakan sekarang lah, sumber protein paling murah di Malaysia itu ayam. Berdasarkan kajian oleh DOZEM, ayam digunakan 64% oleh B40. Kumpulan terbanyak yang menggunakan ayam adalah B40, yang mana mereka ni bergantung kepada sumber ini untuk membekalkan protein untuk family, ya. Satu perkara yang perlu kita lihat juga ialah sejauh mana pengguna kita ataupun pembeli ayam ini sedar tentang komoditi yang mereka perlukan ataupun sumber-sumber protein yang mereka perlukan untuk membesarkan anak-anak dan keluarga. Ayam saja ke ataupun ada pilihan lain, ya. Jadi ini pun satu perkara yang perlu kita lihat juga. Di KPDN ICP dulu saya sempat bersama dengan pasukan Cik Azman dan lain-lain di KPDN ICP melihat dari segi bagaimana struktur market ini dan juga bagaimana peniaga melaksanakan bisnes mereka berdasarkan kepada etika yang telah ditetapkan. Kita nak melahirkan pengguna atau peniaga yang beretika. Mereka perlu tahu tanggungjawab mereka. Mereka perlu juga melihat sensitiviti rakyat dan juga keperluan kerajaan untuk at any time untuk jump in untuk menstabilkan keadaan, ya. Kadang-kadang mereka tak suka diperlakukan begitu. Mereka nak supaya mereka boleh maksimalkan apa yang sepatutnya mereka dapat, keuntungan contohnya. Jadi sebab itu bila kita masuk buat intervention,
kita tidak menolak kemungkinan ada setengah-setengah peniaga ini mereka tidak suka diperlakukan begitu, tak suka diintervene oleh kerajaan, mereka mengambil satu pendekatan lain yang kita rasa tidak beretika, ya. Yang ini sedang kita uruskan bersama, tapi dalam menguruskan itu keutamaan diberikan kepada kecukupan tadi untuk rakyat, ya. Mengambil komoditi meletakkan di rak nampak macam mudah, tetapi sesuatu komoditi itu, contohnya yang tadi kita sebutkan tentang ayam, flownya cukup panjang. Untuk menghasilkan sesuatu stok bekalan ayam itu memerlukan persediaan sekitar 60 hari, ya. Kita perlu buat jangkaan awal dan 60 hari kemudian baru kita dapat produknya. In between akan berlaku banyak faktor-faktor yang mengubah keadaan permintaan penawaran, ya. Jadi ini yang faktor-faktor yang selalu menjadi kerisauan pihak pembekal, pihak penternak, pihak peniaga, ya. Kadang-kadang kita unjurkan kata 1 juta ekor, rupa-rupanya keperluan sebenar tak sampai 700,000 sahaja, jadi ada lebihan. Jadi yang ini sekarang yang memberi kesan kepada segmen market di segi pembekalan tadi, dan pelaburan telah pun dibuat, jadi mereka tak dapat nak recover balik, jadi memberi kesan. Jadi mereka sangat berhati-hati apabila mereka nak meletakkan jangkaan sesuatu keperluan, ya. Saya katakan tadi, rakyat kita ni di Malaysia, mereka sudah menikmati suatu kebebasan memilih gaya hidup mana yang mereka nak, ya. Mereka selesa dengan cara mana. Ada yang suka order melalui Grab saja, ada yang suka masak di rumah. Kita baru saja selesai merayakan Syawal. Sepanjang Syawal tu saya tengok rumah terbuka di mana-mana. Dan sebelum itu Ramadan, pasar bazar Ramadan di mana-mana. Selepas 2 tahun kita tidak merasai begitu, maka kita lihat rakyat cukup seronok. Jadi ini bagus untuk ekonomi. Mereka mencipta permintaan yang tinggi kepada komoditi tertentu, khususnya tadi kita sebut tentang ayam, ya. Permintaan yang tinggi akan memberikan faedah yang langsung kepada penternak. Mereka mendapat margin yang lebih baik dari segi kuantiti. Walaupun ada kawalan harga dilakukan, tetapi disebabkan oleh kuantitinya banyak, maka tidak terlalu terkesan. Walaupun sebenarnya mereka ditekan oleh satu lagi faktor, iaitu kenaikan cost of production. Kos pengeluaran meningkat disebabkan oleh faktor-faktor di luar kawalan. Di dunia sekarang kita lihat geopolitikal, ada ketidaktentuan dari sudut kalau kita lihat di blok Rusia ada perang, kita lihat di Argentina, Brazil yang merupakan pembekal input utama, ada kemarau, ada faktor-faktor gangguan cuaca dan lain-lain yang menyebabkan disruption kepada bekalan mentah, ya. Dalam industri kita, dalam sektor pertanian, khususnya agromakanan, kita bergantung harap banyak kepada faktor-faktor luaran. Okey, tapi di sini Datuk, kita dalam pembentangan bajet kerajaan sebelum-sebelum ini pun dah pun tampil dengan pelbagai rancangan untuk mengatasi masalah krisis bekalan makanan. Kita dah mula berhadapan dengan krisis ini, dan kita pernah ada rancangan Taman Kekal Pengeluaran Makanan. Ya, itu pernah direncanakan. Kemudian untuk daging, kita dah ada cadangan dulu, National Feedlot Center, NFC. Itu semua dah digariskan dan telah pun digazetkan dalam dasar untuk masa depan negara. Apa jadi dengan segala plan perancangan ini? Seperti yang saya nyatakan pada peringkat awal, kita dah nampak, kita celik, tapi dalam menuju ke arah objektif segala pelaksanaan ini, kita menutup mata dan masih jalan menggunakan tongkat teraba-raba. Ya. Bercakap tentang Taman Kekal Pengeluaran Makanan, kita ada 64 buah di seluruh negara. Program ini melibatkan kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, dan ada peserta. Kita tahu bahawa tanah air ini di bawah kuasa kerajaan negeri, dan dari segi bajet untuk melaksanakan program di bawah federal, ya. Jadi perubahan tampuk kepimpinan, perubahan dasar boleh memberikan kesan yang besar kepada pelaksanaan program ini. Dari segi production kita, yes, kita ada production daripada TKPM, tetapi dari segi kemajuannya kita masih perlu lihat isu-isu yang mendasari. Tadi saya sebutkan tentang kuasa di antara persekutuan dan negeri. Ini memberi kesan besar sebenarnya kepada masa depan TKPM, ya. Kabinet kerajaan melalui National Economic Council telah memberikan perhatian untuk kita selesaikan isu tol, isu tanah tol, yang mana kebanyakannya pengusaha menyewa atau menggunakan tanah kerajaan negeri. Perjanjiannya mungkin tidak sampai pada tahap yang mereka perlukan. Pelaburan besar tetapi short term saja, jadi tidak memberikan kelebihan kepada pengusaha untuk mengeluarkan hasil yang lebih baik, ya.
Jadi isu TKPM akan kita cuba selesaikan untuk meningkatkan daging pengeluaran. Disebutkan tentang NFC tadi. Daging berdasarkan kepada SSL semasa self-sufficient level, kita di tahap 21%. Kita mengimport banyak daripada kita menghasilkan. Cuaca kita bukan kelebihan untuk menghasilkan daging ataupun membela lembu yang memberikan kuantiti daging yang banyak. Ya. NFC satu model yang cukup baik. Kita pernah laksanakan dahulu dengan bantuan kerajaan. Kerajaan menyediakan soft loan dan syarikat peneraju melaksanakan bisnes itu. Dia balik kepada soal demand supply tadi. Di Malaysia, kalau kita jual daging dengan harga RM42, tidak ada pembeli. Di Malaysia, mereka timbang kilo daging. Dia tak kira rib eye ke apa ke, dia tak mahu begitu. Dia kira sekilo dia nak harga RM20, RM22. Tetapi pelaburan yang dikeluarkan untuk menghasilkan daging itu lebih daripada itu. Kerana kos makanan yang cukup mahal. Lembu kalau makan rumput saja mereka tak cukup daging, tak cukup gemuk, tak cukup sihat. Fiber saja tak cukup. Kita perlukan karbohidrat dan protein. Dan ini didatangkan daripada bahan-bahan yang diimport. Kosnya mahal. Negara tidak menghasilkan semua. Jadi ini semua faktor yang menjadi kekangan dan akhirnya NFC dilihat tidak berjaya. Modelnya cantik tetapi pelaksanaannya mungkin along the line itu memerlukan banyak penelitian, melibatkan banyak pihak dan akhirnya satu projek yang gagal, dilihat gagal. Adalah pelbagai isu yang mendasari tetapi kita melihat modelnya cantik, why not kita buat semula dalam keadaan ataupun kita define semula berdasarkan kepada keadaan sebenar. Ya. Jadi kita akan teruskan melihat soal daging ini supaya kita tidak terlalu bergantung kepada import. Itu untuk Datuk Bat. Selepas ini saya akan bersama dengan Tuan Razman. Namun begitu, Razman, silakan minum terlebih dahulu. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini di Ruang Bicara Bahas. Baik, terima kasih kepada anda kerana setia bersama Ruang Bicara Bahas. Saya Syuhaimi Muhammad dan masih lagi kekal bersama saya Datuk Badrul Hisham Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, serta Tuan Azman Adan, Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi Tuan Azman dah lama berehat, ya. Kita menggunakan Datuk Bad untuk memberikan sedikit penjelasan tentang beberapa perancangan pihak kerajaan yang dilihat cantik di atas kertas, tapi rakyat untuk bahagian penguatkuasaan, rakyat mahukan bahagian penguatkuasa KPDNHP proaktif. Ya, kalau dalam tempoh COVID itu hari, nyata telah pun mengubah lanskap dalam bidang penguatkuasaan dan pada satu ketika juga bagi rakyat ketika COVID agak sukar untuk mendapatkan bekalan makanan, tapi berjaya juga dihidangkan akhirnya. Namun bagaimana sebenarnya bahagian penguatkuasa beralih dari pelbagai rencam masalah dan sekarang ni dengan masalah yang baru pula untuk tackle dalam kaedah yang bukan lagi rigid untuk diatasi. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita flashback sebelum daripada tahun 2019, segalanya nampak okey untuk negara kita di mana bekalan dan juga harga agak stabil. Tapi bermula daripada apabila kita menghadapi COVID pada hujung 2019 dan juga awal tahun 2020 di mana kita mula mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac. Dekat situ kita tengok peranan KPDNHP pun sebenarnya masa itu telah berubah di mana kami terpaksa berurusan untuk memastikan perkara-perkara yang menjadi asas kepada keperluan pengguna ni diutamakan. Kalau kita masih ingat lagi menjelang PKP, isu-isu seperti ketidakcukupan face mask, pelitup muka, ketidakcukupan hand sanitizer dan juga barang-barang keperluan lain, itu menjadi keutamaan kepada kami. Dan pada masa itulah di mana pegawai kami terpaksa turun padang, pergi ke kilang-kilang, pergi menghubungi agensi-agensi terbabit, berbincang dengan industri untuk memastikan kecukupan barang-barang tersebut. Jadi isu utama pada masa tersebut kalau kita ingat adalah isu berkaitan dengan panic buying. Pada masa awal itu panic buying di mana pegawai kami terpaksa berkawal, bertugas untuk memastikan perkara-perkara seperti panic buying ini dapat kita atasi. Sebab panic buying yang berlaku pada sesuatu tempat dia akan memberi kesan kepada tempat-tempat yang lain. Contohnya kalau tempat A ni tidak ada roti, jadi tempat-tempat lain pun pada esoknya dia akan menyebabkan perkara yang sama berlaku. Dan panic buying ni adalah salah satu perkara yang menyebabkan gangguan
terhadap sesuatu bekalan tersebut. Jadi itu yang kami lakukan. Itu berkaitan dengan panic buying. Tapi yang lebih mustahak lagi pada masa tersebut ialah macam mana kami terpaksa menangani isu-isu kekurangan barang bekalan. Masa itu termasuklah kalau kita ingat isu-isu seperti barang asas sardin, Maggi, bihun, roti dan sebagainya agak terhad di pasaran. Apatah lagi pada masa tersebut Perintah Kawalan Pergerakan ini menyebabkan ada kilang-kilang yang terpaksa ditutup, dikurangkan pekerja dan sebagainya, terdapat halangan-halangan ataupun had untuk pergerakan menghantar barang dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi keutamaan kami. Jadi oleh sebab itulah mekanisme penguasaan pada masa tersebut lebih terarah untuk memastikan keberadaan barang-barang tersebut di pasaran. Jadi daripada situ kami telah belajar di mana kami telah mengenal pasti sebanyak 2,711 pusat-pusat ataupun kedai perintis runcit mewakili 222 penguasaan parlimen di seluruh negara. Kami jadikan dia sebagai satu benchmark untuk tahu sama ada di kawasan ini ada tak barang-barang yang dikenal pasti tadi. Pada masa tersebut kita ada 26 jenis barang yang kami jadikan benchmark yang menjadi keutamaan, termasuklah ubat-ubatan, Panadol, lampin pakai buang, tisu dan sebagainya yang menjadi keutamaan masyarakat ketika itu. Jadi kami setiap hari kami akan mendapatkan laporan keberadaan barang-barang tersebut. Jadi pada masa tersebut dan sehinggalah kepada hari ini, perkara yang pertama menjadi keutamaan dalam proses penguasaan kita adalah untuk memastikan keberadaan, the availability of the product itself. Jadi keberadaan itu adalah sangat mustahak. Jadi kalau barang itu ada, baru kita akan bercakap tentang harga tersebut. Jadi kalau barang itu tidak ada, susah untuk diperoleh oleh rakyat. Jadi maka oleh sebab itulah kita terpaksa melakukan proses-proses kita yang lain. Kalau dia melibatkan barang kawalan, kami akan menggunakan kuasa-kuasa yang ada yang diputuskan oleh akta, seperti akta kawalan bekalan, akta kawalan harga dan sebagainya, untuk memastikan barang tersebut dapat dikeluarkan dan sampai kepada pengguna. Dan daripada situ apabila barang tersebut dah sampai kepada pengguna, maka kami akan menggunakan pula akta-akta yang lain, sepertinya akta kawalan harga dan juga entiti pencabutan, di mana kami akan memastikan barang-barang yang dijual ni, walaupun kadang-kadang kita tidak dapat menolak. Kenaikan harga ni kadang-kadang adalah sesuatu perkara yang berlaku secara natural, tanpa melanggar undang-undang, tetapi berlaku juga kenaikan harga. Jadi kami terpaksa menyemak detail invoice, dokumen-dokumen untuk membuktikan sekiranya terdapat pelanggaran ataupun apa yang kami dapati sebagai mencatut, kami akan ambil tindakan. Jadi itu satu proses yang sangat panjang. Tak boleh dipendekkan proses itu untuk mempercepatkan lagi perjalanan. Dalam perundangan kami kena memastikan bahawa mereka itu betul-betul bersalah. Kita tidak boleh simply nak shortcut the investigation ni semata-mata untuk mengatakan itu salah atau tidak dan sebagainya. Tidak boleh. Jadi itu proses-proses yang terpaksa dilalui oleh pegawai kami dalam proses penguasaan. Jadi untuk berbalik kepada untuk mendapatkan status ataupun keberadaan barang-barang tersebut, maka kami setiap hari 2,711 kami akan kumpulkan maklumat tersebut, dan juga kami juga akan mengambil data-data daripada 1,039 pemborong dan 223 kilang di seluruh negara untuk mengetahui sama ada barang yang mereka keluarkan ini cukup ataupun tidak cukup. Jadi itu yang kami lakukan. Tapi dalam proses tersebut kadang-kadang ada gangguan-gangguan ataupun faktor-faktor di luar jangka. Contohnya kalau kita kata berkaitan dengan sesuatu barang tersebut, barang yang diimport untuk bahan tersebut tidak sampai daripada luar negara, dia akan menjejaskan bekalan. Jadi oleh sebab itulah pegawai kami terpaksa melihat perkara tersebut, dan macam Tuan Suhaimi cakap tadilah, kami akan melihat kelompongan di manakah berlakunya ketiadaan barang tersebut untuk kami hantar ataupun kami mengarahkan supaya pembekalan dibuat supaya kawasan tersebut juga dapat menikmati pembekalan barang tersebut. Jadi di sini saya tak boleh bias. Dalam bidang tugas yang dilaksanakan oleh pihak penguatkuasa KPDN HP dilaksanakan dengan baik untuk keperluan pengguna, itu dilaksanakan. Tapi ada ketika saya sangat skeptikal, ya, kalau saya melihat di sini. Saya mohon K untuk SD kita paparkan apa yang saya kongsikan di image komputer riba saya tentang dashboard penguatkuasaan yang tertera di laman rasmi KPDN HCP sendiri. Bila mana kita gambarkan di sini, dari segi harga kedudukan barangan stabil, ya, seperti tepung, minyak masak, ayam, telur dan juga lain-lain. Tapi hakikatnya tak begitu. Di lokaliti, di suatu kawasan
adalah berbeza. Penjelasan Tuan Azman. Ya, terima kasih. Ini satu benda yang baguslah untuk saya jelaskan. Macam saya jelaskan tadi bahawa dashboard tadi, kalau dulu semasa COVID dia ada 26 item. Sekarang ni dia ada 10 item. Jadi yang ni adalah untuk kita melihat sama ada sesuatu kawasan tersebut ada ataupun tidak ada sesuatu barang tersebut. Jika tidak ada, maka kami akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan barang tersebut dapat dipulihkan bekalannya. Jadi kalau kita tengok tadi, ada yang di segi status keberadaannya 80%, 90%, itu akan menyebabkan kita ada threshold tertentu yang akan diambil tindakan selanjutnya oleh kita. Jadi bukan semua tempat. That's why saya kata tadi kita ada 2,711 saja tempat yang kami ambil ni. Jadi jika 90% keberadaan, maksudnya 90% daripada premis yang kami jadikan sebagai benchmark tadi ada bekalan. Jadi itu yang kami laksanakan. Jadi yang selebihnya dapat kami gambarkan melalui pemeriksaan harian oleh pegawai-pegawai kami. Oleh sebab itulah dalam konteks untuk memastikan keberadaan barang-barang dalam pasaran ni, tugas ini adalah tanggungjawab kita semua. Jadi kita sangat mengalur-alurkan jika ada pengguna-pengguna yang dapat memaklumkan kepada kita, sebagai contohnya kawasan ini dah 3 hari tidak ada bekalan. Jadi kami akan mengambil langkah-langkah seperti menghubungi syarikat-syarikat pembekal. Tetapi kena ingat, dalam pada itu juga kami akan menjalankan siasatan jugalah. Kenapa sesuatu kawasan tersebut atau sesuatu premis tersebut terputus bekalan? Mungkin ada intervensi ataupun perkara-perkara lain yang berlaku sebenarnya. Jadi oleh sebab itulah proses siasatan ini adalah satu proses yang sangat unik, sangat subjektif dan memerlukan banyak perkara-perkara untuk dipertimbangkan. Macam semalam kami dapat daripada satu media sosial di salah satu kawasan di Sabah, tidak ada minyak masak. So jadi saya hantar pegawai saya di cawangan di sana pergi tengok apa yang selalu berlaku sebenarnya. Daripada situ dapati bahawa dah terputus bekalan untuk beberapa hari dan katanya mendapat sedikit kesukaran untuk dapat daripada pembekal. Tempoh respon daripada pihak KPNHP berapa lama? Dia bergantung. Kalau biasanya kami dalam isu-isu yang kritikal, kami akan cuba selesaikan secepat mungkin. Dan juga bergantung kepada kawasan dan juga lokaliti. Jadi macam kes yang saya sebutkan tadi, apabila pegawai kami mendapati bahawa aduan tersebut genuine, memang kita menghubungi peniaga, memang dia tidak ada masalah-masalah lain. Cuma penjadualan penghantaran itu terganggu. Jadi kami telah menghubungi pembekal dan kami memastikan bekalan tersebut dapat dihantar semula. Sebelum saya bersama dengan Datuk Bat berkaitan dengan membabitkan sehingga orang nombor 1 yang membuat kenyataan supaya langkah sedemikian diambil, kenapa bukan daripada pihak kementerian sendiri yang membuat keputusan, itu saya gantungkan dulu kerana saya ingin melihat Tuan Azman, kerajaan membekalkan 60 tan metrik minyak masak bersubsidi dalam bentuk polybag 1 kilogram setiap bulan dalam pasaran. Kemana hilangnya minyak masak ni? Sebenarnya 60,000 metrik tan. 60,000 metrik tan adalah satu jumlah yang diperuntukkan kepada rakyat Malaysia. Jadi kita dekat sebagai rakyat Malaysia ni sebenarnya kita sangat beruntung. Sebab di segi kaedah subsidi yang diberikan oleh kerajaan, semua orang dapat menikmati. Ini blanket subsidi. Jadi untuk untuk 60,000 metrik tan ni sepatutnya dapat dinikmati oleh keseluruhan rakyat kita. Tapi apabila kita dapati kalau dulu 60,000 metrik tan ni kadang-kala di segi pemprosesannya tidak habis pun. Sebabnya pada masa tersebut harga minyak botol juga agak rendah. Kalau kita ingat dulu harga minyak botol ni lebih kurang RM3 lebih, RM4 lebih, macam tu saja. Tidak jauh bezanya ia bukan bermakna ia dibolot oleh pihak penyaga dan penyaga akhirnya jual pisang goreng, harga pisang goreng pun boleh naik harga. Saya belum sampai ke situ, Tuan Syedmi. Jadi maksudnya dulu kita sebagai pengguna kita ada pilihan. Sebagai rakyat marhain ni kita ada pilihan untuk beli, sama ada nak beli yang botol ataupun polybag. Tetapi apabila harga minyak masak botol ni ekoran daripada kenaikan harga di peringkat dunia, CPO dan sebagainya, telah menyebabkan kenaikan harga berlaku untuk minyak masak botol ni. Ada yang sampai RM40 lebih untuk minyak sawit campuran. Tetapi itulah yang saya kata, kerajaan selalu memainkan peranan dan juga intervensi untuk memastikan kestabilan harga dan juga kesejahteraan rakyat. Kita telah mula memperkenalkan minyak masak botol pun juga diberikan subsidi, di mana kita telah mengawal harga tersebut. Kalau 1 kilogram tidak lebih daripada RM6.7, 2 kilogram RM12.70, 3 kilogram RM18.7 dan 5 kilogram RM29.70. Ini juga disubsidikan oleh kerajaan.
Jadi akibat daripada kenaikan harga yang tinggi pada minyak sawit botol ni, Tuan Suhaimi, menyebabkan peniaga-peniaga yang dulunya ada yang menggunakan minyak sawit botol dan juga ada pengguna yang dulu menggunakan minyak sawit botol, sekarang ni mereka untuk menjimatkan perbelanjaan masing-masing, mereka telah beralih kepada minyak sawit polybag tadi 1.65 kg. Dan oleh sebab itulah saya juga tidak menolak unsur-unsur lain seperti penyeludupan. Sama ada penyeludupan ni kita kebocoran ataupun ketirisan ni kita ada dua lah. Yang pertama kita panggil cross industry, di mana ketirisan ini dinikmati oleh industri. Termasuklah apa yang Tuan Suhaimi cakap tadi, dinikmati juga oleh golongan-golongan peniaga, kedai-kedai runcit, kedai-kedai restoran, kedai makan dan sebagainya. Dan tidak terkecuali jugalah peniaga-peniaga kecil yang menjual goreng pisang dan sebagainya. Dan juga satu lagi, minyak masak kita yang tertiris ke luar negara akibat daripada beza ataupun jauhnya perbezaan harga antara minyak masak di Malaysia dengan minyak masak di negara-negara lain. Jadi itu dua faktor yang sentiasa menjadi cabaran untuk kami lah di bahagian penguatkuasa Kabinet GP. Okey, Datuk Bat, seperti yang saya nyatakan tadi, satu soalan saya gantung, ya, kenapa sehingga membolehkan seorang pemimpin nombor satu negara yang memberikan jalan penyelesaian terhadap isu-isu yang berlaku dalam hal Kementerian Pertanian, babitkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri memberikan jalan untuk memasukkan AP, ya, adakah disebabkan, ya, kita akui bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pernah berada di Kementerian Pertanian, juga pernah berada di Kementerian KPDNHP, sehingga beliau sendiri yang memberikan jalan penyelesaian bukan daripada pihak kementerian sendiri. Baik, ya, kita kena pertamanya saya nak jelaskan fungsi dan peranan MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Tugas kita ialah untuk kita memastikan bekalan sentiasa cukup untuk rakyat, 32 juta rakyat, ya. Kita buat pemantauan secara berterusan day by day, dan kita buat pelaporan status bekalan setiap minggu dalam platform kami di mesyuarat pengurusan, mesyuarat tertinggi di pihak kementerian. Pemantauan dilakukan secara berterusan, berpanjangan. Setakat pemantauan dibuat, laporan dibuat, tidak ada perubahan pattern yang ketara dari segi aspek bekalan. Kita lihat walaupun di luar sana macam-macam gangguan berlaku, namun begitu disebabkan oleh kelebihan yang ada pada kita, iaitu kita ada sumber dalaman dan sumber yang diimport. Jadi kita akan cuba balancekan keperluan rakyat menggunakan pengeluaran dalam negara dan juga import daripada luar negara. Jadi akhirnya semua komoditi utama, khususnya 8 komoditi utama yang diperlukan oleh rakyat itu mencukupi. Sejak akhir ini ada beberapa faktor yang mengganggu bekalan ataupun pengeluaran. Pertamanya kenaikan kos input, baja, racun dan lain-lain. Itu fakta yang tak boleh ditolak. Di luar negara juga berlaku disebabkan oleh faktor-faktor yang sukar kita nak kawal. Kemudian kesan COVID juga masih lagi kita rasai, menyebabkan sedikit sebanyak mengubah landscape perniagaan dunia, dan akhirnya sumber-sumber utama yang menjadi sumber bekalan kita juga terganggu. Kemudian of course, dari sudut KPDNHP kita mengenakan 6 musim perayaan utama, kita kenakan kawalan. Faktor-faktor ini sikit sebanyak memberi kesan kepada industri, kepada ekonomi dan juga kepada industri. Tiba-tiba ada laporan oleh media mengatakan bahawa ada komoditi tertentu tidak cukup. Ayam contohnya tadi, balik pada ayam tak cukup di pasaran. Berdasarkan pemantauan kita, tidak berlaku pengurangan yang ketara. Saya katakan tadi, pattern kita masih sama. Tetapi kebetulan ada 1-2 ladang yang mereka terpaksa membuat sedikit adjustment kepada pengeluaran disebabkan oleh isu perkara-perkara yang melibatkan aspek teknikal, yang mana perkara itu wajar dan perlu mereka lakukan. Dan mereka sudah memberikan notifikasi kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina dan juga kepada KPDNHP. Dan kita sudah bersedia dengan langkah-langkah tertentu untuk kita memastikan gangguan itu tidak memberikan kesan besar kepada rakyat, ya. Dilaporkan dalam sosial media dan dilaporkan oleh media, maka dia menarik perhatian banyak pihak. Kita tetap dengan pendirian kita bahawa tidak ada gangguan besar. Jadi kita telah memberikan penjelasan itu kepada kerajaan, kepada kabinet. Kita memaklumkan bahawa berdasarkan data yang kita ada, kita tidak melihat
itu satu perkara besar, gangguan besar, kerana data menunjukkan cukup, ya. Tetapi ada sedikit sebanyak gangguan di tempat-tempat tertentu, macam tadilah disebutkan, pergi tak ada, tiba-tiba bila kita datang balik ada. Jadi yang ini yang sedang kita uruskan, apa yang menyebabkan perkara ini berlaku. Tapi sebenarnya overall tidak ada gangguan besar. Tapi mungkin Tuan Azman boleh jawab seperti mana dakwaan daripada Datuk Bat itu tadi. Adakah benar itu yang berlaku hakikatnya? Dia tengok kawasan lah Tuan Saimi. Tidak sesuatu perkara tersebut tidak sama nature-nya antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Jadi itu jawapan daripada Tuan Azman, dan di sinilah sebenarnya rakyat melihat dia bahawa tiada persefahaman, tiada jawapan bersama daripada kementerian yang terlibat. Kalau kita ada Kementerian Kesihatan, kalau kita bercakap tentang security makanan itu, kementerian terbabit adalah Kementerian Pertanian, KPDNHP dan juga Kementerian Kesihatan. Tak ada persefahaman, tak ada kenyataan bersama, dan menganggap segala apa yang berlaku ini adalah as business as usual, tanpa rakyat sebenarnya nak dapatkan ayam. Kalau isu ayam itu dibangkitkan, kalau satu ketika lepas ini raya haji, mungkin bekalan lembu tu tak ada, kementerian menganggap sebagai satu business as usual. Rakyat nak lebih proaktif. Kepada langkah proaktif dalam satu bentuk MOU mungkin daripada pihak kementerian dalam menyelesaikan isu-isu ini. Itu satu tindakan yang proaktif. Rakyat mahukan satu keputusan yang dilihat menjangkau daripada krisis-krisis yang berlaku. Saya lambungkan soalan ini sama ada Tuan Azman ataupun Datuk Bat untuk menjawabnya. Pertama saya jelaskan dahulu, platform bersama di antara MAFI dan KPDHP telah wujud sejak sekian lama sebenarnya. 3 peringkat, pertamanya di antara minister dengan minister, kemudian di peringkat KSU dengan KSU, dan di peringkat working committee, working level. Kita berduduk, kita berbincang, kita cuba berkongsikan data, berkongsikan isu dan mencari penyelesaian. Cuma mungkin kita tidak hebohkan, jadi kita buat secara dalaman dan penyelesaian itu berlaku. Tetapi apabila timbul isu-isu begini, maka di peringkat higher level, maksud saya, di peringkat kabinet, di peringkat jawatankuasa tertinggi yang melibatkan kepimpinan negara, mereka memanggil perjumpaan, membincangkan. Jadi yang ini dilaporkan, ya. Jadi kenyataan apa pun yang nak dikeluarkan oleh mana-mana kementerian, kita perlu melihat isu dan dapatkan fakta sebenar sebelum kita memberikan kenyataan, ya. Kebetulan waktu isu ini berlaku, memang tidak ada satu kenyataan bersama, tetapi kita sudah membuat kenyataan, memberikan penjelasan secara bersama. Kebetulan bila kami dipanggil, saya dan rakan saya di KPDNHP, kita membentangkan 2 kertas, satu oleh KPDNHP, satu oleh MAFI. Kita laporkan kepada kabinet dan akhirnya PM membuat kenyataan, ya. Jadi sebenarnya input yang dikeluarkan oleh pemimpin nombor 1 berdasarkan input daripada 2 kementerian, berdasarkan 2 paper yang dibentangkan oleh kedua-dua kementerian. Cuma waktu itu kita kata biarlah kepimpinan tertinggi membuat kenyataan kerana ia melibatkan kepentingan rakyat yang besar, kesan yang besar, ya. Jadi sebab itu kita bersetuju supaya kita bergerak dalam platform itu. Kemudian susulan daripada itu, kita mula memberikan kenyataan berasingan tetapi bercakap tentang pola yang sama, perkara yang sama, memastikan bahawa rakyat tidak gusar, tidak khawatir, memberikan keyakinan bahawa bekalan cukup, dan KPDNHP akan cuba membantu memastikan supaya kedudukan bekalan yang ada itu dikongsikan, diedarkan, diagihkan dan juga dijual, disediakan, dapat dinikmati oleh semua rakyat di setiap pelosok negara, ya. Memang here and there berlaku sedikit sebanyak gangguan, iaitulah cabaran 2,200 anggota penguatkuasa tidak mampu. Sebab tu kita nakkan kuasa pengguna. Kuasa pengguna perlu diketengahkan dalam hal ini untuk mereka menjadi mata dan telinga pada rakyat, pada kerajaan. Tapi mereka mesti beretika, mereka mesti menjadi pengguna yang bijak, yang mana mereka mengongsikan maklumat yang betul, maklumat yang tepat dan salurkan kepada sumber yang sah, sumber yang sahih, sumber yang sebenar, supaya tindakan segera dapat diambil. Okey, saya potong di sini. Saya perlu bagikan masa 2 minit untuk Tuan Azman dan 2 minit untuk Datuk Bat. Kita di penghujungnya. Jadi aku janji bagi pihak penguatkuasaan KPDNHP kepada rakyat dalam bumbung keluarga Malaysia dalam soal memastikan makanan itu akan ada terhidang di atas meja dengan syarat bekalan itu tidak terputus dan harga yang berpatutan. Okey, terima kasih. Akhir kata saya
bagi pihak-pihak kuasa kita akan terus, sebenarnya bahagian kuasa KPDJP ini adalah satu bahagian yang tidak pernah tidak. Setiap hari kami akan membuat pemeriksaan, setiap hari kami akan menjalankan siasatan, setiap hari kami juga akan menyelesaikan aduan-aduan yang kami terima daripada pengguna. Jadi komitmen kami akan meneruskan usaha-usaha untuk memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia ini dengan kerjasama agensi-agensi, industri dan juga sebagainya untuk memastikan perkara-perkara yang menjadi kepentingan dan juga keutamaan pengguna-pengguna kita dapat kita penuhilah. Dan kerjasama ini ataupun peranan semua pihak untuk menjayakan perkara-perkara sebegini sebenarnya adalah sangat mustahak. Oleh sebab itulah kerajaan saja ataupun pihak KPDN saja tidak mampu untuk menguruskan sendirian. Jadi oleh sebab itulah kita minta kerjasama pengguna-pengguna kita, kerjasama daripada industri dan juga agensi bersama untuk kita menggembleng tenaga bersama berusaha untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga keluarga Malaysia ini dapat kita penuhi, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Azman. Dan untuk Datuk Bat sendiri, ya, dalam ketika dunia dah baru memberikan fokus tentang krisis makanan global, apa kesiapsiagaan pihak kementerian, apa janji kementerian agar segalanya dalam rangkaian pengeluaran makanan kita sendiri tidak akan terjejas? Okey. Saya katakan tadi perancangan jangka panjang, jangka pendek, jangka sederhana sudah pun kita sediakan dan kita sudah pun kongsikan dengan pengurusan pihak tertinggi kerajaan untuk meyakinkan pihak kerajaan dahulu, dan sekiranya tidak ada halangan kita akan laksanakan sekarang dan juga untuk masa akan datang, ya. Dasar Ekonomi Makanan Negara 2021-2030 10 tahun kita sudah ada. Kita berada di tahun kedua dan kita sedang melaksanakan dengan giat supaya perancangan kita mencapai apa yang kita sasarkan, ya. Dalam masa yang sama kita perkasakan pengeluaran setiap komoditi utama yang diperlukan oleh rakyat berdasarkan kepada PPC, per capita consumption. Kita lihat keperluan rakyat, setiap rakyat perlukan berapa banyak makanan untuk komoditi tertentu. Maka kita unjurkan sepanjang 10 tahun itu supaya keperluan tadi dapat kita penuhi, ya. Dan kita lihat juga kuasa beli rakyat, dan yang ini kita melihat kita memerlukan bantuan daripada Kementerian KPDNJP untuk memastikan kebolehcapaian rakyat kepada makanan yang kita sediakan. Soal sekuriti makanan dia mencakupi banyak dimension, ya. Bukan sekadar ketersediaan makanan. Kita lihat juga kuasa beli rakyat. Kita lihat juga sama ada mereka boleh reachable atau tidak, ya. Dan kita lihat juga sama ada sumber itu sustainable atau tidak. Semua ini perlu kita berikan perhatian. Ada saja tidak cukup kalau rakyat tidak mampu. Mampu saja tidak cukup kalau apa yang rakyat mampu itu bukan pilihan mereka, gaya hidup mereka. Jadi ini semua sangat rumit untuk kita penuhi, tetapi MAFI tetap committed. Selagi mana MAFI diberikan tugas itu, kita akan melaksanakan dengan baik supaya keperluan rakyat secara keseluruhannya terjamin, terpelihara, dan rakyat tetap dapat menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Itu yang diharapkan oleh rakyat, bahawa aku janji ini akan dipegang oleh rakyat yang menonton kita pada malam ini. Malah saya sendiri akan sentiasa memantau, memati dan mematai, ya, agar isu ini dapat diselesaikan. Dan pastinya ini bukan kali pertama untuk kita berada sini, Datuk Bat dan juga Tuan Azman, kerana selagi isu kepenggunaan, isu bekalan makanan belum selesai, bersedialah untuk kami menjemput Tuan Azman dan juga Datuk Bat. Dan pastinya selepas ini MAFI kita akan berikan tumpuan untuk maha yang akan dianjurkan, ya, itu belum kita bincangkan lagi. Dan kita harapkan penganjuran maha itu sendiri bukan saja mempamerkan teknologi-teknologi dari dalam dan luar negara, tapi kita mengharapkan teknologi yang dipersembahkan itu akan diambil sendiri oleh MAFI, malah diambil sendiri oleh pengusaha-pengusaha, pemain-pemain industri, untuk terus memastikan sekuriti makanan negara akan dapat ada di atas meja kita, khususnya kalau kita bercakap tentang soal makanan. Kerana seperti yang disebut oleh Datuk Bat, soal sekuriti makanan bukan sahaja bercakap tentang makanan itu sendiri. Jadi terima kasih kepada Tuan Azman, terima kasih Datuk Bat. Jangan pernah serik untuk bersama kami di Ruang Bicara Bahas, dan terima kasih juga kepada anda yang setia bersama saya bermula jam 9 malam tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara Bahas minggu hadapan. Sekian saja. Assalamualaikum.